TV KPM. Atas nama malam yang tenang, atas nama pagi damainya hati, atas nama alam dipayungi cinta, atas nama Tuhan aku bersyukur. Duhai alam, duhai angin, duhai pohon yang menghijau, duhai pagi dan malam, sampaikan pesan, sampaikan salam. Kutitip dunia ini, jagakan jagat ini. Biar angin terus menyapa, biar ombak terus menderu, biar burung terus berkicau, agar kita terus damai. Anugerah. Sekian. Wow, itu dia. Puisi atau sajak dari Cikgu Hazira kita yang bertajuk Anugerah. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton. Seperti biasa di jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya, Mira Nazir. Dan hari ini kita nak belajar mata pelajaran apa ni Cikgu? Opening tadi dah ada puisi kan, sajak. Kita nak belajar sastra Melayu ke? Tidak. Sebenarnya kita hendak belajar hari ini pendidikan seni visual digabung jalinkan dengan pendidikan moral, Mira. Ya, baik. Itulah dia kita punya mata pelajaran kita hari ini merupakan pendidikan seni visual ataupun PSV yang digabungkan bersama dengan pendidikan moral. Baik. Cikgu, saya difahamkan yang hari ini bukan hanya kita berdua sahaja di studio, tetapi kita bersama dengan seorang lagi guru. Siapakah gerangannya tu Cikgu Hazira? Sahabat saya, Cikgu Liza. Mari kita persilakan Cikgu Liza. Silakan Cikgu Liza. Assalamualaikum Cikgu Liza. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Macam tu Cikgu Liza masuk macam ni. Begitu. Okey Cikgu, macam biasalah sebelum kita mulakan kelas kita, kita mestilah nak kenal dengan lebih mendalam. Siapakah gerangan kedua-dua Cikgu ni? Mempunyai latar belakang yang mengajar dah lama ya. Kalau nak tahu, mari kita saksikan dulu Profil Guru. Baik, itulah profil guru kita, kedua-dua guru kita dari SMK Seri Saujana, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, baik Cikgu. Kita dah kenal Cikgu sebelum kita mulakan kelas. Kita kenalah jaga SOP kan Cikgu. Memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19 ni. Kita kena sentiasa jaga jarak. Kita kena pakai pelitup muka macam Cikgu tadi. Cikgu dah pakai kan? Okey, sekarang ni kita sanitize dulu tangan kita. Okey, mungkin Cikgu Liza boleh silakan dulu. Okey. Diikuti dengan saya. Kemudian Cikgu Hazira pula. Silakan Cikgu. Cantik Cikgu kita hari ini. Dua-dua serba hijau. Meci-meci kata orang muda. Okey, kemudian Cikgu kita tanggalkan kita punya pelitup muka. Baik. Simpankan di dalam sampul pelitup muka ataupun simpankan di tempat yang selamatlah. Jangan letak merata-rata kan Cikgu? Betul. Okey. Baik, dan untuk hari ini macam tadi Cikgu dah terangkan mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari ialah pendidikan seni visual PSV dan juga pendidikan moral. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita dengan lebih mendalam, mungkin ada sedikit dari Cikgu nak terangkan apa yang akan kita belajar hari ini, silibus ataupun topik kita. Silakan Cikgu. Saya. Silakan, boleh. Sila Cikgu. Cikgu tak nak terangkan, Cikgu nak kenalkan terus je. Sila. Sebenarnya mesti murid-murid di rumah terfikir apa
apa kaitan sajak yang dideklamasikan oleh Cikgu Hazira bertajuk Anugerah tadi dengan pendidikan seni visual iaitu seni foto kamera pinhole? Betul tak? Tapi cikgu tak nak beritahu sekarang. Kamera pinhole cikgu Ya, pinhole dalam bahasa Melayunya adalah lubang jarum. Okey. Ini yang saya nampak. Ya betul. Tapi cikgu nak terang dulu asas fotografi tu. Okey, perkataan fotografi ini berasal daripada bahasa Greek iaitu photos adalah cahaya. Okey. Graphein Greek graphein pula adalah melukis. Jadi kita melukis menggunakan cahaya. Wow, dan itu yang kita akan belajar hari ini. Melukis Ya, dengan betul. menggunakan kehadiran cahaya. Betul. Yang saya Betul, nampak Mira. dekat depan ni cikgu banyak kamera-kamera ni. Belum lagi. Belum lagi. Itu Belum nanti lagi. dulu. Mira, Ya. asas dahulu. Pengertian seni ini sangat luas, Mira. Betul. Ya. Tidak hanya melukis dan mewarna. Ini persepsi yang kita perlu tukar. Anjakan paradigma masyarakat. Ya. Dan antara definisi seni foto juga memberi tafsiran yang meluas. Tetapi hari ini, Mira, kita akan bawakan anak-anak murid untuk mempelajari seni foto dan mengagungkan anugerah ciptaan Tuhan, Mira. Wah, indah sekali. Itulah sebenarnya seni. Seni bukan sekadar mewarna, melukis. Selalu orang fikir macam tu kan, cikgu? Ya, betul. So ini kita perlu konsep ini perlu kita tukar, Mira, ya, dan murid-murid sekalian, bahawa seni ini ada pelbagai cabang. Jangan susah kalau kita tak pandai melukis, kita tak pandai mewarna. Kita main foto. Kita main foto, kita klik. Macam mana cikgu kita klik? Dan Mira, mesti akan ada susulnya kan, betul tak? Sejarahnya. Jadi pencipta kepada seni fotografi ini. Iaitu kita fokuskan kepada kamera pinhole. Iaitu dicipta oleh seorang saintis Islam yang bernama Ibnu Haytham. Wow. Beliau mencipta kamera pinhole ini adalah untuk menjelaskan atau membuktikan bahawa teori optik itu cahaya bergerak lurus ke mata. Dan diikuti selepas itu menggunakan konsep yang sama iaitu Hema Frisius, seorang saintis Eropah yang mencipta kamera untuk merakam gerhana matahari. Wah, itulah asal ataupun susu galur penciptaan kamera pinhole tu. Ya, cikgu. betul. Dicipta bukan daripada orang biasa-biasa tetapi daripada kita punya pencipta ataupun saintis yang sangat hebat. Betul. Ya. Tadi era, Mira kan? tanya kan. Tadi Mira tanya apa kaitan dengan kita nak kamera jual dekat ke ni? ni? Tak jual ya. Ini sebenarnya adalah koleksi daripada seorang jurugambar profesional iaitu Encik Nik Rizwan. Oh, ini merupakan koleksi dari Encik Nik Rizwan. Ya, terima kasih beliau pinjamkan. Terima kasih. Dan di sini sebenarnya kita tunjuk evolusi. Evolusi dari segi reka bentuk dan juga teknologi. Ini asal kamera pinhole. Yang asalnya sebenarnya bukan ini. Dia ruang yang besar. Ruang besar tak boleh nak angkat kan? Jadi kita kecilkan. Dah dikecilkan, jadi boleh dibawa ke mana saja. Dipermudahkan dan menggunakan filem. Okey, seterusnya dia pergi ke sini. Dia pergi ke sini, iaitu dia dah ada penggunaan lensa. Betul. Kalau kita tengok di sini, dia ada twin lens reflex. This one. Dia ada penggunaan dua lens di sini. Kita panggil twin lens reflex. Dan ini kita panggil single lens reflex, SLR. Seterusnya dia pergi kepada compact, lebih mudah lagi. Dan ini dah biasa DSLR, digital. Ini saya tahu. Tahu kan? Itu saya muda, tahu. nampak muda. Muda lah maknanya. Dan yang saya rasa semua orang kenal lah. Ini kita panggil peranti. Peranti. Telefon. Telefon lah, bahasa ni lah telefon. Peranti. Jadi bila kita tengok setiap daripada kamera kita ni melalui proses revolusi. Ya, betul. Daripada Evolusi. kotak evolusi. Evolusi. Daripada kotak kepada dalam ada filem, digital dan sebagainya. Ya, lensa. Wow. Tapi walaupun berbeza reka bentuknya, dia menggunakan satu konsep yang sama iaitu cahaya bergerak lurus melalui satu lubang jarum. Cahaya. Lubang jarum. Ya, betul. Begitulah hebatnya, Mira. Betul. Dua tokoh dunia, dua era yang berbeza, tetapi mempunyai matlamat yang sama, iaitu mencipta satu untuk dunia. Di situlah
anugerah ciptaan Tuhan. Wow. Mata dan matahari, Mira. Anugerah ciptaan Tuhan, Mira. Cikgu Hazira memang deep lah. Saya dari tadi dah rasa macam kelas sastra tapi bukan kelas sastra kita kan. Itu seni, Mira. Itulah Itu seni. juga seni. Itulah sebenarnya seni. Macam cikgu katakan yang kita hari ini kita akan fokus, kita nak tunjukkan teori bahawa cahaya optik itu bergerak lurus. Ya, betul. Seperti mana Cahaya yang bergerak lurus. seperti mana saintis kita telah buktikan dahulu. Dan hari ini yang kita akan belajar sama-sama dalam kelas kita pada petang ini. Betul. Okey. Cikgu, saya ada soalan juga iaitu tadi kan cikgu kan Cikgu Hazira Ya, Cikgu sebelum Zira. mulakan kelas tadi ada bercerita tentang alam dan juga dengan seni. Jadi saya nak tanya apa sebenarnya kaitan antara seni foto yang kita nak belajar pada petang ini dengan anugerah ciptaan Tuhan? Mudah je, Hamid, Mira. Perkaitannya ialah individu, murid, bahkan masyarakat tersebut serta juga badan-badan NGO, Mira, ya, dalam memelihara alam yang merupakan anugerah ciptaan Tuhan ini. Iaitu pengertian kita belajar, kenapa kita belajar seni foto adalah supaya image alam yang kita hendak sampaikan dan kita dapat menyampaikan mesej dengan sempurna. Kan berkaitan Betul. antara itu, mesej kita sampai. Alam, kamera dan mesej. Ya, kadang-kala kita terlepas pandang bahawa sebenarnya alam juga ada mengajar kita pelbagai perkara, banyak juga perkara. Ya, Antaranya Mira. seni dan juga inilah yang akan kita nak belajar pada petang ini. Seni menggunakan seni foto dan juga ada kaitan dengan pendidikan moral. Ya, Yes. kalau kita nak tahu dengan lebih mendalam tentang topik kita pada petang ini, kita berhenti berehat dulu, cikgu. Rehat. Rehat dulu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sebentar tadi kita ada nampak ada satu video yang cukup indah menunjukkan foto-foto tentang ciptaan anugerah semula jari ciptaan Tuhan ni kan. Dan gambar-gambar itu kalau semua nak tahu diambil sendiri oleh Cikgu Normaliza. Kan, betul kan Cikgu Normaliza? Mana Cikgu Normaliza? Oh, di situ. Alamak, kita ada paparazzi. Okey, pose Cikgu. Pose. 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 Okey. Cikgu cantik gambar kami. Cantik. Okey, Cikgu. Gambar-gambar tu diambil oleh Cikgu sendiri ya? Hebatlah cikgu kita. Gambar yang ni mesti cantik punya. Tapi saya nak tanya dengan Cikgu Zira lah, apa sebenarnya kaitan gambar-gambar yang kita tengok tadi tu dengan topik yang kita nak belajar pada petang ni?
Baik, murid-murid sekalian ya, kita telah ditunjukkan beberapa gambar pemandangan yang begitu indah, yang begitu puitis, yang begitu menarik. Cuba bayangkan kalau satu hari nanti anak-anak kita hanya dapat melihat gambar-gambar itu melalui foto semata-mata. Mira, saya teringat satu kata-kata nasihat yang ditinggalkan oleh pujangga ya. Dia mengatakan bahawa dunia ini bukan yang kita pinjam dari nenek moyang kita. Tetapi dunia ini adalah yang kita pinjam daripada anak cucu kita yang akan datang. So bayangkanlah Mira, kalau kita tidak menjaga anugerah ciptaan Tuhan tadi seperti gambar yang dipaparkan, apa yang hendak kita tinggalkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita akan datang. Itulah perkaitan antara seni dan anugerah ciptaan Tuhan. Wow, itu dia. Deep lagi sekali. Deep lagi. Tapi saya sangat suka ayat tu di mana yang Cikgu Zira terangkan tadi bahawa dunia ni sebenarnya bukan kita punya, tetapi merupakan kita yang pinjam untuk generasi akan datang. Betul Mira. Wow, Ya. saya sangat suka ayat tu. Okay. Jadi Mira, nak merakam imej-imej indah tadi, tak guna yang ni lah. Saya kan nak guna yang tu, terkejut Guna yang tadi saya. tu DSLR. Tapi kita balik kepada pinhole kamera kita, iaitu cikgu nak terangkan sedikit berkenaan ciri-ciri lah kamera pinhole. Pertama cirinya adalah saiz lubang. Okey, saiz lubang ni, dia saiz lubang jarum je Mira. Di mana saiz lubang jarum ini akan memberi kesan kepada imej. Lagi halus lubang jarum, maka imejnya akan lebih jelas dan terang. Tapi lagi besar, imejnya akan kabur. Nampak Kenapa macam tu pula Cikgu? Okey, sebab itulah kata cahaya. Lebihan cahaya, cahaya masuk tajam atau tidak. Lepas tu yang kedua adalah bentuk kamera. Kalau kita menggunakan Cikgu Zira tolong tunjuk yang silinder tu. Kita menggunakan silinder, maka imejnya akan cembung. Seperti mana kita guna lensa fish eye. Okey, tahu kan? Cembung nampak luas. Tetapi kalau kita gunakan berkotak seperti ini, maka imej yang akan terhasil adalah rata. Beza kan? Okey. Seterusnya adalah kedudukan jarum. Kedudukan jarum dan juga kedudukan kita panggil kertas foto ataupun filem. Okey, iaitu di sini macam ni jarak dia. Okey. Kalau dekat maka imejnya akan lebih kecil. Tapi kalau jauh imejnya akan besar. Itu kepada badan kamera ni lah. Tetapi untuk ciri-ciri imej pula, imej yang menggunakan kamera pinhole ini yang pertama dia akan terbalik. Terbaliklah. Macam Mira kita ambil nanti kepalanya ke bawah. Kenapa macam kakinya tu, ke atas, dia terbalik. Nanti cikgu tunjuklah. Lepas ni sikit-sikit cikgu tunjuk. Okey, yang kedua adalah dia akan lebih tajam dan jelas. Tapi ingat konsep dia adalah kedap cahaya. Kedap cahaya bukan kedap bunyi, bukan kedap udara. Itu bekas raya tu. Kedap udara. Jadi nak raya sangat. Jadi dia mesti kedap cahaya. Cikgu, apa yang dimasukkan dengan kedap cahaya tu Cikgu? Tertutup semua ni. Okey. Tak ada satu cahaya pun yang boleh menembusi kamera pinhole. Okey Mira. Faham. Jadi maksudnya Cikgu, walaupun tak ada, jadi kepentingan cahaya itu perlulah dalam mengambil gambar ini. Sebab kat sini memang kita akan tekan tentang cahaya. Lihat tak Mira di sini bahawa pentingnya pencahayaan untuk menghasilkan gambar foto yang menarik. Apa hubung kaitnya dengan pendidikan moral kita pula? Okey, kita adalah generasi yang bertanggungjawab untuk memelihara alam sekitar, untuk menghasilkan sumber apa yang kita namakan ekosistem. Betul. Ekosistem kita untuk kita pelihara supaya kita dapat menghasilkan pencahayaan yang bagus, betul. yang kekal untuk diwarisi. Gitu. Yang terang, yang jelas, cukup kan? Macam sekarang kan? Sebab cahaya banyak ni flawless nampak. Flawless cikgu-cikgu kita. Saya terasa kedil pula di sini bersama dengan cikgu. Ya cikgu. Nak buat kamera ni kena ada peralatan, alat dan bahan. Betul. Boleh cikgu ke sana Mira? Boleh, silakan cikgu. Cikgu nak kenalkan sikit. Okey. Ni peralatan yang cikgu nak guna untuk hasilkan kamera pinhole. Okey. Ni kita akan gunakan mounting board hitam. Lagi hitam lagi baguslah. Baik. Kalau putih pun tak ada masalah. Tapi kita akan tutupkan, boleh guna cat hitam ataupun sugar paper. Baik. Lepas tu kita akan gunakan pembaris besi untuk potong. Pembaris besi, anti cutter. Okey, pensel lah untuk kita ukur.
Ini yang penting ni, binding tape untuk menutup yang Mira kata tadi, cahaya kita tak nak Nak bagi masuk kedap, kan. kedap cahaya tu. Kedap Cahaya, okey. Dan seterusnya kita gunakan aluminium foil ni. Okey. Tapi jangan tanya lagi, nanti cikgu beritahu kenapa Cikgu tak aluminium. tahu, Sebab saya nak cikgu tanya. bukan nak buat grill tau. Cikgu bukan nak grill makanan ya. Okey. Dan akhir sekali, ni yang penting Mira. Apa ni? Jarum kita. Jarum. Kita nak cocok nanti ya. Kat sana apa pula Cikgu Zira? Mira, selain daripada ini bahan-bahan yang ada, kita kena menggunakan modal ya. Tetapi murid-murid sekalian, rasanya di sekolah kita akan belajar ataupun di rumah ada benda-benda yang kita boleh gunakan untuk menghargai alam sekitar. Mira, saya akan sentiasa bercakap pasal menghargai Betul. itu Mira ya. Tak apa. So hari ini kita akan kongsi beberapa maklumat bagaimana pinhole yang kita hasilkan dengan menggunakan modal dan pinhole yang kita hasilkan tanpa menggunakan modal tetapi kreativiti anak-anak murid. Rasanya anak-anak murid kita sekarang ni lebih kreatif. Betul. Kan? Okey, untuk melahirkan untuk menzahirkan pinhole, okey, kita tak perlu menggunakan mounting board kalau tak ada Mira ya. Betul. Jangan suruh mak beli, jangan. Alright, kita boleh gunakan kotak ni, kotak hadiah, yes, kotak kasut dan inilah ni. Bekas untuk biskut. Balang kuih. Balang kuih Mira. Anak raya kan, anak raya. Anak raya. Ini juga bekas makanan yang saya kutip. Pembungkusan ya, projek pembungkusan di sekolah. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan batang pipe Mira. Seperti Cikgu Liza Batang cakap pipe tadi. PVC. Batang pipe PVC. Cikgu, yang saya nampak bentuk-bentuk bahan yang digunakan tu adalah satu kotak dan juga berbentuk silinder kan Cikgu? Ya, betul. Boleh tak kalau nak guna bentuk lain selain daripada kotak ataupun silinder? Okey. Kenapa kita gunakan bentuk yang sebegini, dia lebih stabil lah. Okey. Dia nak ambil gambar. Nampak tak cikgu berdiri tadi? Senang kena untuk kita stabil. pegang. Kalau kata bola tu bergolek pula. Dan selalunya macam ni kita akan balutlah dengan kertas hitam. Okey, ini pun kita balutlah dengan kertas hitam. Tetapi putih ini pun boleh juga sebab dia kedap udara kedap Cahaya. Ini pun Baik. kita buat supaya ini berbentuk apa nanti Mira akhirnya? Berbentuk image fish ya? eye. Melengkung kan cikgu kan? Melengkung. Yes, melengkung. So, Centong. apa-apa pun bahan-bahan yang ada di rumah ataupun di sekolah ataupun di persekitaran kita, kita jangan bazirkan. Ya, ini sebagai salah satu usaha kita untuk menjaga alam sekitar. Mira. Betul. Betul. Kerana maksudnya apa sahaja bahan pun kita boleh kita semula ikut kita punya kreativiti macam Ya. mana. Asalkan bentuknya senang untuk dipegang, stabil. Betul cikgu Ya, ya? betul. Dan Kalau warnanya? Warnanya kena gelap, hitam. Ya, betul. Gelap, Mira. gelap. Tak semestinya hitam. Mira, boleh warna yang gelap. Janji kita uji, kita eksperimen dulu, dia mesti legap. Baik. Cahaya tidak boleh menembusi. Baik, okey. Teruskan cikgu. Cikgu nak tunjukkan kan macam mana cara ya. pembuatannya. Ya, prosesnya. panjang ya, Mira. Saya pun teringin Okey. juga nak buat ni. Ya. Teringin nak buat Mesti teringin. Sambil sebenarnya cikgu buat lama kan, jadi boleh berborak-borak lah dulu. Boleh. Tapi sebelum Okey. tu cikgu nak beritahu dulu, cikgu akan menggunakan mounting board. Okey, mounting board hitam ni. Seterusnya, okey, Perlu ada mounting board. sebelum tu cikgu akan buat bentuk sebegini, bentuk T. Okey, bentuk ini. Kenapa? Kerana kita nak menghasilkan cube. Nampak tadi kan? Jadi janganlah diasing-asingkan. Kita akan sekalikan bentuk tersebut. okey. Jelas Jelas. Cikgu rasa murid-murid nanti boleh buat bersama-sama dengan cikgu. Boleh, mereka kat rumah pun mesti sedang take note apa yang cikgu nak ajar hari ni. Alhamdulillah. Okey, seterusnya nanti. Okey, disebabkan mounting board ini bersaiz sebegini, jadi cikgu akan ukurkan 13 cm kali 13 cm. Okey. Okey, ni cikgu dah buat ukuran. Nanti cikgu tunjukkan Disebabkan mounting board ini hitam Mira. Jadi kita kena guna cikgu guna colour pencil warna putih. Jadi cikgu boleh gariskan kawasan tersebut. Baik. Okey, kalau kata kita guna bahagian putih, kita boleh guna pensel biasalah. Yep. Okey, ni cikgu dah gariskan siap-siap ya Mira dan cikgu nak potong. Cikgu potong dah, cikgu tunjuk macam mana cikgu nak potong dengan menggunakan apa Mira? Menggunakan pisau. Okey, Ataupun ni gunting. pisau Mira. Pisau, ya? Jangan guna gunting. Kenapa cikgu tak boleh guna gunting? Okey, kita belajar seni ni dia ada petua. Petuanya gunting tu sebenarnya untuk curving. Okey.
kita nampak macam mana kita nak lurus. Takkan lurus dia akan bengkang-bengkok. Jadi kita mesti gunakan pisau dan pembaris besi. Jangan guna pembaris plastik. Nanti tercedera. Dan cikgu minta murid-murid pastikan bila gunakan alatan tajam ini mesti di bawah pengawasan ibu bapa. Kalau di sekolah, pengawasan guru, ikut arahan guru. Betul. Di sekolah kita, di studio kita ada undang-undang dan peraturan ya. Ini bila kita memegang pisau Mira ya, ini bukan masa untuk kita bergurau senda dengan kawan-kawan kan? Betul. Sebab kecederaan akan berlaku bila-bila masa. Okey. Betul. Cikgu Liza Okey, tu. jadi Cikgu Liza tengah potong mengikut cube yang cikgu dah ukur tadi 13 cm kali 13 cm. Betul. Dia saiz tak ada masalah. Murid-murid boleh je buat saiz apa yang sesuai dengan bahan yang mereka ada. Okey, baik. Cikgu Zira, saya nak tanya pula. Cikgu Zira kan kata kita boleh saja guna yang kita semula punya bahan-bahan yang telah kita semula. Kalau yang cube ni kita buat sendiri. Kalau bahan kita semula dah sedia ada. Tapi bagaimana pula dengan saiz bentuk tu? Kena kecil ke? Tak kisah besar ke? Macam mana cikgu? Sebenarnya ikut daya kreativiti. Seni ini kreativiti Mira ya. Murid-murid di luar sana ya, seni ini kreativiti. Apapun yang kita buat, seni tak pernah salah. Tiada betul atau salah di dalam seni. Tak ada betul atau salah. So, saiz tu adalah terpulang kepada cita rasa masing-masing. Yang saya nampak macam balang kuih tu cikgu. Yang balang kuih tu kalau kita guna tu, bentuk gambar kita ambil nanti akan besar ke, sama ke macam mana? Dia terpulang bergantung kepada lubang. Saiz lubang tadi, awal-awal Cikgu Liza dah bagi tahu kedudukan lubang dengan kertas foto. Yes, yang ini tidak mempengaruhi bentuk, tetapi yang mempengaruhi bentuk ialah kedudukan dengan saiz lubang tersebut. Baik, faham. Okey, sementara Cikgu Liza tengah foto-foto untuk menjadikan satu kamera yang lengkap, kita berhenti berehat seketika dulu cikgu, boleh? Boleh. Okey, murid-murid ya. Kita kembali selepas ini cikgu. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Liza dan juga Cikgu Zira dari SMK Seri Sarjana Kuala Lumpur. Cikgu, cikgu tengah masih memotong lagi ya cikgu? Kenapa cikgu? Proses ni untuk apa? Kita kena memotong semua ni? Ini nak dapatkan bentuk dia nanti. Dan kita kan buat dengan berhati-hati Mira. Pisau kan? Pisau tu. Dan ini murid-murid ya. Bahan-bahan yang ada lebih-lebih ni kita namakan bahan-bahan buangan, jangan dibuang. Kita pelihara alam kita. Kita simpan, kita guna semula di sekolah nanti. Ini walaupun sekecil ini Mira ya. Saya boleh gunakan ni Mira. Saya boleh gunakan untuk projek lain murid-murid. Ya betul. Sebab kadang-kadang bila kita dah menghasilkan sesuatu karya seni tu, macam okey, ini kita dah potong-potong semua ni kita buanglah, terus buang, terus buang macam tu. Kena simpan. Kena simpan. Penyimpanan penting juga kan. Dan kalau nak buang kan cikgu, kita kena buang mengikut kategori kepada bahan-bahan tersebut. Betul Mira. Menggunakan apa?
tong sampah kita semula tu kan ada untuk plastik, Betul. kan, ada untuk kaca dan sebagainya. Siap dah. Wah, Okey. itulah Dah dia. siap. Okey, belum lagi. Belum lagi. Saya dah buat itulah dia. Belum lagi. Lain kan, tak sama. Okey, kat sini cikgu nak share kongsi tips dengan anak murid. Kan cikgu kata tadi jangan asing-asingkan dia punya setiap bahagian ni. Jadi cikgu nak ajar potong tidak putus. Macam mana potong tak putus? Orang selalu dengar dendam tak sudah kan. Ni potong tak putus ya. Wow. Okey. Jadi tengok cikgu buat macam mana. Oh sayang. Gitu. Gitu. Okey. Gunakan pensel. Seterusnya letakkan pembaris. Baik. Okey. Jangan tekan pisau ni. Layang saja. Satu kali. Okey. Yang kedua kali. Bergantung pada keadaan lah. Kalau kadang matanya tajam. Baik. Okey, jangan putus. Okay. Jangan potong terlalu kuat lah cikgu kan? Jangan. So apa yang berlaku, kita nak kena lipat. Bila lipat, dia tengok. Potong semua. dengan hati, Mira. Nampak tak? Wah, ya. Dia Ya. tak. Kan gitu. Ini hasil potong dengan hati lah tu. Potong dengan hati betul. Okey, cikgu Dengan kasih habiskan dulu. sayang. Cikgu habiskan silakan, dulu. cikgu. Baik. Cikgu, sambil-sambil tu saya tengok dekat set kita ni ada macam-macam selain daripada kamera, ada juga gambar dan sebagainya. Kan? Mungkin sedikit dari cikgu boleh terangkan apa kaitan gambar-gambar ni. Saya nampak itu belakang tu macam ada pokok, sungai dan sebagainya. Ini Mira ya, itu adalah teknik penggambaran ataupun seni foto yang diambil, dan ini juga merupakan adalah sumbangan Hasil karya. hasil karya orang yang sama meminjamkan kami alat-alat ini. Encik Nik Rizwan. Encik Nik Rizwan. Encik Nik Rizwan ini Seorang jurugambar profesional. Ya. Wow. Dan ini merupakan hasil tangan daripada Encik Nik Rizwan Ya, lah. betul. Wow. Seni foto. See, dia tengok dia suka individu ini suka mengambil gambar alam sekitar. Kan bersih, Betul. pokok, cantik kan Mira? Betul. Ada burung. Kalau letak di rumah tu rasa macam mana? letak di rumah Terapi terapi mata, terapi jiwa. terapi minda. Betul. Saya okey. yakin cikgu mesti ada banyak juga kan? Gambar-gambar alam sekitar sebagainya. PM Dalam tepi. phone, dalam phone. Mira, kita PM tepi, Mira. Okey, boleh. Kan? Okey, cikgu dah siap itulah. proses memotongnya? Tu nak cikgu nak menengok ni, maklumlah kan, hitam gelap macam ni ya. Okey. Tengok dah habis tak? Okey. InsyaAllah ya. Dan yang aluminium foil tu pula kita guna sewaktu bila cikgu? Sabar. Sabar. Saya tak Mira, sabar sebab saya sabar, macam Mira. saya nak tengok macam mana bentuk kamera ni. Cikgu Liza, ini kita kategorikan sebagai murid cerdik ni kat sekolah ni kan. Kita belum ajar dia dah tanya. Betul. Murid super aktif ni. Okey. Okey kat sini. Okey. Jadi cikgu dah boleh buat satu cube. Nampak Nampak, kat cikgu? sini. Jadi kita dah boleh cantumkan. Okey, cikgu ada yang dah cantum kat sini. Baik. Ni cikgu dah cantum. Tapi sebelum tu macam mana cikgu cantum? Cikgu gunakan binding tape tadi. Binding tape warna hitam lah membantu. Baik. Okey, ni tengok ni. Okey. Kita nak tape ni, tak ada masalah. Rasanya Supaya semua tahu. melekat. Yep. Semua tahu nak tape kan? Kita tape je lah macam biasa. Ataupun kita tape keseluruhan. Sebab yang penting Mira, kita bukan nak, okey janganlah tape cantik-cantik macam nak bagi kat orang kan, nak post. Atau nak bagi hadiah. Betul. Bukan, ini kita tape supaya cahaya tak masuk dalam kotak ni. Tape penuh. Kena Itulah. buat macam tu. Sebab itulah tape ni pembawa warna hitam. Ya, betul. Okey. Tape. Cikgu, andai katalah masa tengah potong-potong tadi kan, sesi potong yang cikgu kata potong layang-layang, potong manja-manja macam tu kan. Kalau andai kata terpotong kuat lah, terputus, tak ada kena masalah. ulang balik ke proses? Tak masalah. Kalau terputus kita sambung lah. Guna gam ke guna tape saja? Guna tape. tape. Okey. Tak payah guna gam. Okey. Tak apa, kita ke tepikan yang ni. Sebab kita dah ada yang dah Sebab siap. Mira dia tak sabar tengok aluminium tu ya. Okey. Tapi yang ni cikgu dah okey, kalau nampak bahagian dalam ni pun hitam. Ini cikgu guna sugar paper ataupun boleh spray warna hitam di sini, dan cikgu lubangkan di bahagian Luarnya. tengah. Ini yang yang terbuka lah. Okey, kita buat lubang. Ikut nak besar kecil dan sebagainya. Baik. Lepas tu cikgu akan ambil aluminium ni, cikgu dah potong dah. Aluminium yang ini pun cikgu guna yang tak pakai. Okey. Terus ni cikgu ambil aluminium ni. Cikgu ambil tape dan cikgu tampal di sini.
Kenapa kena guna aluminium cikgu? Kalau guna plastik biasa tak boleh? Plastik jernih ke? Tak boleh cikgu Okey, kalau Mira ingat yang cikgu cakap tadi apa? Konsep dia mesti apa? Konsep dia mestilah Legap. legap. Kedap lah cikgu kan? Kedap betul kan? Kedap cahaya, betul lah cikgu. legap. Saya Kan? terkejut saya. Kedap. Tapi boleh je Kedap Mira cahaya, kalau kita nak gunakan nak gunakan mounting board sendiri kan boleh tanpa menggunakan aluminium foil kan. Sebab Tapi, zaman dulu pun dia gunakan mounting board ni juga daripada bahan yang sama. Tetapi agak sukarlah kita nak letakkan cucuk jarum tu. Sekarang ni dah zaman pun berubah, kita ada aluminium foil. Ini kita panggil kita ubah suai lah. Kita Yes, manipulasi inovasi. setiap bahan tu. Yes, Kita betul. inovasikan. Bila kita tampal ni, okey, ada aluminium foil ni sebenarnya kelebihan dia lah bila kita nak cucuk tu senang. Sebab dia apa? Tak tebal satu. And then satu lagi dia katalah tak okey kita buang je. Kita ganti yang baru. Kalau macam Cikgu Zira kata tadi, kad macam kalau kita direct daripada kad ni, kita kena buat semula kan? Betul. Dan juga kalau kita gunakan plastik lah, andai kata nak gunakan plastik juga mengambil masa yang sangat lama kan cikgu untuk dipupuskan. Ya, betul. Betul lah Kan? Mira. Mengambil masa yang lama. Memang Mira cerdik. Cerdik. Wah, cikgu cakap lagi sekali makbul betul. Cerdik betul saya. Amin. Okey, Mira nak tengok kan apa cikgu nak buat dengan Baik. aluminium Bagi ni. Mira Ini magic ni. Nak buat tak? Tak apa, silakan cikgu. tak berani. Kamera Ni silakan fokus. bahagian paling kita suka lah ni Ya. Tapi hati-hati. Ya. Tapi tak ada masalah kan cikgu kata tadi kalau salah kita buat semula. Betul. Okey, ambil jarum. Ingat benda tajam Pastikan di bawah pengawasan ibu bapa. Okey, kita letaklah jari. Kita janganlah letak di tengah-tengah ni tercucuk pula Okey, letak kiri kanan. Seterusnya carilah tengah-tengah. Kita agak-agak. So kita tekan sekali saja. Konsep dia pin. Ni kan, ni kan jarum kan? Ya. Jadi bila kita dah cocok di sini, okey, ini yang kita panggil tadi bukaan cahaya. Lubang jarum. Cahaya akan terus masuk di sini. Okey, tapi ingat kita ambil konsep kamera di mana kalau dibuka dia akan terdedah, cahaya akan masuk menembusi Kalau kita ada kertas filem di kertas foto di sini, maka dedahan cahayanya akan mungkin berlebihan dan sebagainya. Jadi kita bina satu penutup. Penutup tu kita letak di sini. Kita gunakan binding tape. Oh, penutup. Kalau macam kamera ni kita nampak setiap lensanya ada penutupnya. Ada penutup. Ya. Sebab itulah. Untuk melindungi. Konsep ni samalah cikgu. Tapi dia ada di bahagian dalam. Itu di luar. okey, faham. Ni di bahagian dalam. Bahagian dalam kamera tu dia akan ada penutup dia. Di mana penutup ini kita boleh kawal. Kita ambil gambar. 1, 2, 3, 4, tutup. Tapi untuk pinhole kamera ni dia ambil masa yang lama lah. Mungkin saat atau minit. Mungkin minit macam tu. Tapi saya tertanya macam mana kamera ni berfungsi, cikgu? Okey. Cikgu nak tunjuk ni lah. Okey, kalau Mira nampak di sini. Okay, cikgu tarik kat sini. Okey. Ni apa ni? Pokok kelapa. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Macam biasalah dia tegak kan. Okey. So cikgu ambil gambar. Ni cikgu tak tutup ni Jangan salah faham pula. Cikgu tak tutup sebab cikgu nak tunjuk pada murid-murid supaya lebih nampak macam mana proses berlaku Mira. Jadi cikgu buka ni. Okey, katalah ni pokok pusing. Macam tu. Pokok dia nampak macam ni. Jadi kita tak nampak jelas kan imejnya. Jadi katalah kita buka ni. Nampak tak apa berlaku? Mana cikgu? Mira nampak tak? Mira kena tengok dari depan. Mira tengok. Macam mana Mira tengok? Tengok. Saya, tu. Nampak mana? tak tu? Oh, alah. Apa terbalik, Mira? Terbalik. Kenapa terbalik? Kenapa terbalik, cikgu? Tadi cahaya bergerak macam mana? Dalam keadaan lurus. Lurus. Tapi kenapa dia terbalik? Dia bukan lurus begini Mira. Habis tu dia lurus Lurus bagaimana? macam gitu. Kita ambil baris. Mira cikgu ambil baris. Dia lurusnya macam ni. Nampak? Oh, kerana itulah dia terbalik. Okey. Ni cahaya bergerak lurus. And then daripada bawah pun sama, dia akan sebab lubangnya di sini kan di tengah. Nampak Betul? tak? Nampak? Macam itulah. Image terbalik. Okey. Faham.
Jangan confuse. Tapi ingat Mira, untuk kamera pinhole saja. Selepas inovasi berlaku, cahaya tu dia tidak terbalik dah. Dan itu yang kamera kita guna pada zaman kini. Kan handphone kita kan. Ambil gambar tak ada kepala ke bawah dah kan. Dan ini yang dahululah sebelum inovasi tu. Asas fotografi itu sendiri. Baru saya tahu. Cahaya rupanya bergerak. Dia lurus tetapi bukan lurus begini. Kan dia lurus macam ni. Itu lurus. Tapi lurus. Okey, baik. Faham. Magic, okey. Ini adalah macam mana kamera pinhole berfungsi. Betul, Mira. Lepas ni saya nak tanya lagi, ada banyak lagi soalan yang saya nak tanya tentang bagaimana lagi tentang kamera ni sebab saya nak faham lagi dengan lebih mendalam. Tapi sebelum tu macam biasa cikgu, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir. Masih lagi bersama dengan Mira, kedua-dua cikgu kita yang betul-betul energetik dalam mengajar mata pelajaran kita hari ini. Kepada mereka yang baru tengok, tak apa. Jangan rasa macam, alah dah nak habis dah. Tak apa, jangan risau. Boleh sahaja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok kami semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Baik cikgu, tadi cikgu dah tunjuk bagaimana kamera pinhole ni berfungsi kan cikgu. Sekarang ni nak tunjuk demo lagi sekali secara live kepada saya dan kepada semua yang di rumah. Bagaimana cikgu? Yang ini besar, yang tadi tu agak kecil sikit. Yang ini besar kamera kita. Ini kita nak bagi jelas sebab kenapa imej kita ni besar sebegini. Hasil ini sebenarnya hasil eksperimentasi cikgu lah sendiri bersama sahabat cikgu. Jadi bila cikgu letakkan jaraknya kurang lebih sekaki. Jadi imej yang terpantul, okey, kalau kita boleh lihat kat sini, imej yang terpantul. Okey. Okey. Nampak cuma di sini, di Ya. sini cikgu dia nak dapatkan betul-betul kita nak dapat jelas imej tu mesti berada dalam keadaan gelap. Betul. Macam itulah. Ini kurang lebihlah apa yang cikgu tunjuk berdasarkan eksperimentasi yang kami buat. Okey. Cikgu, di dalamnya ada kertas ke macam mana cikgu? Kalau kita nak dapatkan gambar tu. Okey, yang sebenar-benarnya adalah kita gunakan kertas foto ataupun filem. Oh, kena ada filem lah di dalamnya. Sebab tu Cikgu Zira cuba angkat. Yang ini dah diinovasikan. Kalau kita lihat tu, contoh kamera ini kamera pinhole. Baik. Tapi kita inovasikan dia. Kita guna Polaroid. Kalau nampak belakang. Oh, Polaroid. Okey. Ini boleh beli di kedai lah. Kan kita tampal sini, jadi kita boleh rakamkan imej yang indah. Wow, kita boleh buat kamera sendiri lah lepas ni. Polaroid zaman bila? Zaman dulu. Dulu Polaroid sekarang. Ya. Dan satu lagi sebenarnya seronoknya bila kita dapat buat daripada A to Z, Mira, kepuasan. Macam kita kata kita masak lah kan. Kita mula daripada awal sampai habis. Betul. Sama juga dengan kita merakam gambar, berbeza dia punya rasa jiwa tu. Kita beli dan kita ambil gambar, betul? Berbanding kita buat semua. Kita buat kamera. Ya. Mira, bukannya ambil gambar, kita buat kamera. Nampak cikgu kata dan kita kita buat rakam kamera. gambar yang indah. Kita buat kamera. Okey, bila masuk merakam gambar yang indah tu, macam Cikgu Hazira tekankan betapa pentingnya konsep menjaga alam semula jadi. Okey. Kita tengok konsep yang pertama, Mira, ya. Anugerah itu apa sebenarnya? Betul. Anugerah itu adalah kurniaan. Anugerah itu adalah pemberian. Anugerah itu adalah satu rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Betul. Untuk kita jaga, untuk kita warisi anak cucu kita akan datang. Jangan sia-siakan. Betul, jangan sia-siakan. Sama ada di udara, di laut maupun di
darat. Macam tu. Baik, Okey. itu dari Cikgu Hazira tentang betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Ingat, alam sekitar ni bukan ataupun bumi ni bukan kita punya, tetapi kita hanya meminjam sahaja daripada generasi yang akan datang. Betul, Mira. Kalau Cikgu Hazira pula. Cikgu Liza. Cikgu Liza, Cikgu Hazira sini, Cikgu Liza sini. Bolehlah dua-dua. Cikgu memang suka seni foto ni. Kerana pada cikgu untuk merakamkan satu gambar itu dia memberi 1000 patah perkataan. Betul tak? Contoh macam foto di belakang kita, kita boleh ceritakan 1000 cerita, 1000 perkataan. Dan macam kita kaitkan tadi, siapa tak suka keindahan? Betul tak, Mira? Betul. Untuk kita yang menggemarkan ataupun kita kata menjadi satu kenangan. Sebab fungsi seni foto ini salah satunya adalah estetika untuk terapi jiwa, terapi mata. Selain daripada itu adalah untuk mengkaji, dokumentasi, okey, untuk kita simpan kenangan sampai bila-bila. Mira, balik nanti tengoklah gambar lama 10 atau 20 tahun yang lepas. Saya tak gambar lama saya. Malu macam, betul ke saya macam ni masa kecil? Tak, kalau kita nak cerita dengan perkataan, lain kan? Lain kan? Bila kita Satu lihat, gambar, satu gambar membawa 1000 makna. Satu gambar ni, kalau Mira misalnya, tengok ya, gambar ni, Mira boleh cerita tentang awannya. Saya boleh cerita tentang burung tu. Mungkin Cikgu Liza nak cerita pasal pokoknya. Betul. Jadi Jalinan pada pokok. Jalinan pada pokok itu. Jadi ada banyak prinsip, ada banyak cerita yang saya nak kaitkan dengan Cikgu Liza cakap tadi kan. Satu perkataan, satu gambar boleh menggambarkan 1000 maksud. Wow. Satu gambar 1000 maksud. Saya melihat kadar gambar ni adalah ciptaan Tuhan. Betul. Mungkin orang lain melihatnya hebatnya orang yang mengambil gambar ni. Betul. Dan Mira, penting tak cahaya? Cahaya sangat penting. Tak ada cahaya, kita tak akan dapat merakam apa imej pun. Terutama imej-imej yang indah, betul tak? Betul. Baik. Dan secara ringkaslah sedikit kesimpulan Cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini. Silakan Cikgu Liza ataupun Cikgu Hazira. Silakan. Okey, saya lah. Pentingnya kita tahu asas fotografi itu peranan cahaya kepada alat yang kita gunakan. Nanti murid akan tahu lagi lebih macam mana nak kontrol ataupun kita nak kawal kemasukan cahaya lebih kurang dan sebagainya. Kita boleh buat eksperimentasi ni, sangat menarik. Dan apatah lagi imej yang terakam itu. Dengan bantuan cahaya tadi, imej terakam dengan Sangat indah dan sempurna. Baik, itulah sebenarnya. dan cahaya bergerak lurus. Baik, terima kasih di atas perkongsian kedua Cikgu kita pada hari ini atas ilmu yang sangat baru pada saya, ilmu yang baru saya belajar, dan kepada semua yang menonton di rumah, terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Baik, jangan lupa untuk saksikan Mahir esok di waktu yang sama di jam 2 petang. Siapa gurunya? Mata pelajaran apa? Nak tahu jangan lupa tengok esok hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Bye, Cikgu.